Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan, Guru Cemerlang Matematik dari SMA Darul Iktisam Kuala Nerang, Kedah. Hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk Kebarangkalian 2 tingkatan 5. Okey, tajuk ini merupakan tajuk wajib yang akan ada dalam kertas 2 bahagian A SPM. Kan? Markah yang diperuntukkan untuk tajuk ini ialah sebanyak 6 markah pada setiap tahun. Dalam video kali ini saya akan kongsikan beberapa contoh untuk kita lebih memahami tajuk ini. Saya mulakan dengan contoh yang pertama. Rajah menunjukkan 5 kad yang berlabel, iaitu kad 2, 3, 4, 5 dan 6. Kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod 2 nombor hendak dibentuk menggunakan mana-mana 2 daripada kad ini. 2 kad dipilih secara rawak satu persatu tanpa dikembalikan. Saya tebalkan perkataan tanpa dikembalikan. Senaraikan ruang sampel. Macam mana saya nak senaraikan ruang sampel ni? Amat mudah. Yang pertama, kita akan ambil kad yang pertama digabungkan dengan kad yang kedua. Menjadi 2, 3. Seterusnya, saya akan gabungkan kad pertama tadi dengan kad yang ketiga pula, iaitu 2, 4. Dan begitulah seterusnya, 2, 5, 2, 6. Seterusnya, kita akan mulakan dengan kad yang kedua pula. Dia akan jadi 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Seterusnya, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. Dan yang terakhir 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Okey, bagi soalan yang tanpa dikembalikan, tidak ada pasangan kad yang sama. Bermaksud tidak ada 2, 2, tiada 3, 3, tiada 4, 4, tiada pasangan 5, 5 dan tiada pasangan 6, 6. Itu untuk ruang sampel tanpa dikembalikan. Selesai senarai semua ni, kita akan dapat 2 markah. Bagaimana pula kalau saya ubah perkataan tanpa ni, saya gantikan dengan. Bermaksud 2 kad dipilih secara rawak satu persatu dengan dikembalikan. Dengan dikembalikan membawa maksud kad yang telah diambil, sebagai contoh kad 2 telah diambil, dimasukkan semula ke dalam kotak tersebut sebelum kad kedua dicabut. Maka ruang sampelnya juga akan berubah. Akan berlaku penambahan pasangan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 dan 6, 6. Pasangan kad yang berwarna biru itu akan muncul apabila dengan dikembalikan. Seterusnya, soalan yang berkaitan dengan contoh yang pertama tadi. Ruang sampel seperti yang kita senaraikan sebelum ini. Soalannya, senaraikan kebarangkalian. Kod itu bermula dengan nombor 4. Berdasarkan ruang sampel yang telah dibina, mana-mana pasangan yang bermula dengan 4 akan dipilih dan ditulis semula. Seperti ini. 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. Dan kamu akan menerima 1 markah. Untuk mendapat markah yang kedua, kamu perlu membuat pecahan. Pecahannya bernilai 4/20, iaitu 4 pasangan yang dipilih diperkan dengan jumlah ruang sampel yang asal tadi. Jadi 4/20. Okey, selain itu, jawapan lain yang boleh tulis ialah 2/10. Atau 1/5. Semuanya sama nilai dan sama markah. Untuk contoh yang kedua, Rajah menunjukkan 5 kad yang berlabel nombor seperti tadi. Cuma perbezaannya kali ini, semua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 kad dipilih serentak secara rawak. Perkataan yang penting di situ ialah perkataan serentak. Apa maksud serentak di sini? Kita lihat dulu ruang sampel. Ruang sampel yang pertama, pasangan yang pertama adalah 2, 3. Kemudian 2, 4. Kemudian 2, 5. Kemudian 2, 6.
Serentak bermaksud tiada pengulangan pasangan yang sama. Bermaksud kita dah ada 2, 3. Maka kita takkan dapat 3, 2. Seterusnya mesti jadi 3, 4. Okey, serentak membawa maksud tiada pengulangan pasangan yang sama. Maka pasangan seterusnya adalah 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Maka selesai dapat 2 markah. Soalan yang berkaitan. Soalan B1. Nyatakan kebarangkalian hasil tambah 2 digit kod ialah nombor ganjil. Okay, maksud soalan ialah hasil tambah mana-mana dua kad, mana-mana pasangan yang hasilnya adalah nombor ganjil. Sebagai contoh di sini, 2, 3, apabila diambil 2 tambah dengan 3, dapat 5 dan 5 itu adalah nombor ganjil, maka pasangan tersebut dipilih. Manakala 2, 4 hasil tambahnya adalah 6, tidak dipilih. Maka seterusnya pasangan yang boleh dipilih adalah 2, 5. 3, 4 hasilnya 7. 3, 6 hasilnya 9. 4, 5 hasilnya 9 dan 5, 6 hasilnya 11. Selesai 1 markah. Dan jawapannya ialah 6/10. 6 pasangan per dengan jumlah ruang sampel yang asal. Dalam contoh B2, cari kebarangkalian 2 nombor ganjil atau kad keduanya nombor 5. Oleh kerana penggunaan atau di sini, maka kita akan lihat syarat yang pertama dahulu. Iaitu syarat yang pertama, 2 nombor ganjil. Mana-mana pasangan yang mempunyai kedua-duanya nombor ganjil akan dipilih. Dan dalam kes ini, hanya 3, 5 melengkapi syarat kedua-dua nombor ganjil. Bagi ruang sampel yang berbaki di sini, kita rujuk pada syarat yang kedua, iaitu kad keduanya nombor 5. Dalam baki ruang sampel yang ada sekarang, 2, 5 merupakan kad kedua nombor 5. Seterusnya 4, 5 juga melepasi syarat yang kedua. 1 markah dan jawapan pecahannya ialah 3/10. Kita lihat contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga, soalan menggunakan nama. Bagi setiap kes yang menggunakan nama, disarankan untuk mewakilkan setiap nama tersebut dengan huruf, iaitu huruf pangkal nama tersebut. Sebagai contoh, Aizat merupakan A, Badrul B, Ching C, Eza E, Fazura F, Gani G, Haliza H dan Jasnita J. Setiap sekolah perlu memilih seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Jelas, seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan mewakili sekolah masing-masing. Maka tidak boleh bercampur antara sekolah dalam acara beregu campuran. Pasangan pertama yang mungkin adalah AC, iaitu Aizat dan Ching. Tidak mungkin Aizat dan Badrul kerana Aizat dan Badrul adalah sama jantina. Soalan meminta seorang lelaki, seorang perempuan untuk beregu campuran. Seterusnya AE. Seterusnya AF. Maka tamat pasangan-pasangan bagi A. Aizat tidak boleh bergabung ataupun berpasangan dengan Haliza kerana Aizat dan Haliza sekolah yang berbeza. Seterusnya Badrul juga boleh berpasangan dengan Ching, iaitu BC, BE dan BF. Persoalannya sekarang, boleh berlaku atau tidak Ching pula berpasangan dengan Aizat? Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Bagi soalan yang menggunakan nama, kita lihat kepada berapa tugasan yang diletak. Dalam kes ini, memilih 2 orang pelajar, seorang lelaki, seorang perempuan, tetapi tugasan yang dibekalkan hanya 1, iaitu bermain badminton. Maka setelah ada AC, tidak boleh ada CA. Inilah yang berlaku dalam soalan SPM 2018 dan SPM 2019.
tidak boleh ada pengulangan pasangan. Seterusnya, bagi SMK Sultan Melaka pula, kita ada pasangan Gani Haliza GH dan Gani Jasnita GJ. Selesai 2 markah. Soalan yang berkaitan dengannya, Fazura kini telah berpindah masuk ke SMK Sultan Melaka. Nyatakan kebarangkalian Aizat atau Badrul masih lagi berpasangan dengannya. Nyatakan alasan anda. Kini Fazura dari SMK Raja Kapur telah bergerak pindah ke SMK Sultan Melaka. Berapakah kebarangkalian bagi Aizat atau Badrul masih lagi berpasangan dengan Fazura? Jawapannya ialah sifar. Anda tidak dibenarkan menjawab tiada. Anda juga tidak dibenarkan menghijau perkataan kosong, K-O-S-O-N-G. Tetapi jika anda jawab sifar, ianya diterima. Kerana sifar menunjukkan nilai dan kebarangkalian mesti nilai. Tiada bukannya nilai dan kosong juga tidak membawa maksud nilai. Kosong ialah ruang yang tidak mempunyai apa-apa. Dan alasannya perlu logik. Kerana Badrul atau Aizat kini adalah daripada sekolah yang berbeza dengan Fazura. Kita lihat perbandingan dengan contoh yang keempat. Dalam contoh yang keempat, saya menggunakan nama yang sama. Jadi saya wakilkan Aizat, Badrul dan seterusnya dengan huruf yang sama. Cuma kini, seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan akan dipilih untuk bertugas pada perhimpunan co-curriculum. Pelajar pertama yang dipilih perlu menjadi pengerusi majlis, manakala pelajar kedua bertugas menaikkan bendera sekolah. Di sini kita dapat lihat dua pelajar akan dipilih dan kedua-duanya mempunyai tugasan yang berbeza. Dua nama, dua tugasan. Maka pasangan yang pertama adalah AC. Kerana arahannya seorang lelaki dan seorang perempuan. Seterusnya AE, AF, BC, BE, BF dan kali ini kerana ada dua tugasan yang berbeza, maka boleh ada CA. Boleh juga ada CB. Boleh juga ada EA dan EB. Boleh juga ada FA dan FB. Begitu juga di bahagian kelab matematik. Kita boleh ada GH dan GJ. Kita juga boleh ada pengulangan HG dan JG. Kerana dua tugasan yang berbeza. Inilah perbezaan di antara contoh ketiga dan contoh yang keempat. Mari kita lihat contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini belum pernah ditanya dalam soalan SPM apabila ianya melibatkan 3 kotak. Soalan jelas menyatakan satu kad dipilih secara rawak dari kotak P terdahulu, iaitu di antara M, 3 ataupun N. Sekiranya kad tersebut ialah nombor iaitu 3, maka pasangan diambil dari kotak Q. Dan jika sebaliknya iaitu huruf M ataupun N, pasangan bagi kad pertama itu diambil dari kotak R. Maka pasangan pertama ialah MK. Kerana M ialah huruf, maka pasangannya perlu datang dari kotak R, iaitu MK. Seterusnya M4 dan MT. Jika kad yang pertama ialah 3, iaitu nombor, maka pasangannya perlu diambil daripada kotak Q, menjadikan ianya 33, 3A, 3S. Begitu juga apabila kad yang pertama kita pilih adalah N, iaitu huruf, maka pasangan perlu diambil dari kotak R, menjadikan pasangan NK, N4 dan NT. Selesai ruang sampel 2 markah. Soalan yang berkaitan, nyatakan kebarangkalian kedua-dua kad bukan konsonan. Bukan konsonan bermaksud vokal dan jangan lupa nombor juga bukan konsonan. Dan syaratnya kedua-duanya bukan. Tidak terkecuali. Jadi pasangan pertama adalah 3-3. Pasangan
kedua adalah 3A kerana 3A adalah nombor dan huruf vokal. Tetapi 3S tidak diterima kerana 3 adalah nombor bukan konsonan tetapi S masih lagi konsonan. Maka hanya ada 2 pasangan. 1 markah dan jawapannya ialah 2/9. 2 markah. Soalan yang kedua, sekurang-kurangnya 1 kad nombor. Sekurang-kurangnya 1 membawa maksud paling kurang minimum adalah 1 kad nombor. Jadi pasangan yang pertama adalah M4 kerana mempunyai 1 nombor iaitu 4. Pasangan yang kedua ialah 33. Okey, 33 ini mempunyai kedua-duanya adalah nombor melebihi syarat yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 1. Selebihnya 3A, seterusnya 3S dan yang terakhir adalah N4. Senarai semua lengkap dapat 1 markah dan kebarangkaliannya ialah 5/9. 1 lagi markah. Dan ini adalah contoh yang terakhir. Okey, hati-hati, nampak macam simple sahaja, tapi soalan ini bukan rutin. 1 kad dipilih secara rawak dari kotak Q terdahulu. Bermaksud kita ambil kotak dari sebelah kanan dahulu dan dimasukkan ke dalam kotak P. Kemudian kad kedua dipilih secara rawak dari kotak P. Senaraikan ruang sampel. Di sini jelas dikatakan syarat pertama dia ialah kotak Q dahulu. Kemudian kotak P. Dan syarat yang kedua ialah ambil dari kotak Q, masuk dalam kotak P sebelum kad kedua dicabut. Maka sekiranya sebagai contoh saya ambil kad K dahulu, K tersebut perlu dimasukkan ke dalam kotak P. Menjadikan dalam kotak P itu ada K3AS. Maka pasangan yang pertama adalah K3, kedua KA, ketiga KS dan jangan dilupakan pasangan yang terakhir bagi K ialah KK itu sendiri. Begitu juga jika kad pertama yang dipilih ialah 4, maka pasangan yang mungkin adalah 4-3, 4A, 4S dan 4-4. Dan perkara yang sama berlaku sekiranya kad pertama adalah T. Maka hasilnya ialah T3, TA, TS dan TT. Lengkap semua ruang sampel 2 markah. Okey, setakat itu untuk video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.